dan puan-puan yang dirahmati Allah, InsyaAllah kita sambung pada hari ini berkaitan dengan mereka yang haram untuk mengambil wang zakat. Pada perbincangan yang lepas, kita dah maklumkan ada 5 golongan yang tidak berhak ataupun tidak boleh menerima wang zakat. Dan kita telah sebutkan bagaimana orang yang kaya tidak boleh menerima zakat secara terperincinya. Apakah dia itu orang kaya juga kita telah bincangkan. Dan bagaimana orang yang kaya itu boleh menerima zakat pada sudut yang lain, iaitu di bawah asnaf yang bukan fakir ataupun miskin. Sekiranya mereka yang masih lagi mempunyai harta yang mampu untuk dicairkan ataupun harta yang mampu untuk digunakan, walaupun dia simpan, adapun institusi zakat tidak mengetahuinya, maka haramlah zakat itu ke atas dirinya dan keluarga. Seperti mana sabda Nabi SAW, la tuhillu sadaqah li ghani, tidak halal sedekah yakni zakat untuk orang yang kaya. Hari ini kita masuk pula sambungan kepada anak kecil yang dianggap kaya kerana orang tuanya kaya. Dan ini juga bersangkutan bagaimana seorang suami ataupun seorang ayah yang ingin mengeluarkan zakat kepada anak ataupun isterinya. Di sini ada hukumnya. Pada perbincangan yang lalu tuan-tuan, kita telah sebutkan tidak halal diambil zakat itu oleh orang yang kaya atas nama fakir dan miskin. Namun kadang-kala orang yang kaya itu boleh menerima atas peribadinya kekayaan itu ataupun atas sebab kekayaan orang lain, namun harta itu tidak boleh digunakan. Yang lepaslah. Kemudian akan dianggap seorang yang kaya dengan sebab suaminya kaya, dan wanita itu baik secara syarak ataupun adatnya, yakni dinisbahkan, dihitung dan ditanggungkan pada suaminya secara syaraknya, kerana tidak dibenarkan memberi zakat kepadanya, iaitu kepada isteri. Sebab zakat itu pada hakikatnya nanti akan kembali pada suami. Jadi jelas di sini kita para suami hukum mengeluarkan zakat kepada isteri tidak boleh, tidak sah. Walaupun kita bernikah dengan isteri yang asalnya adalah seorang yang fakir, tak boleh. Kadang-kadang ada orang disalah faham. Dia berkemampuan sedikit, dia bernikah dengan orang yang fakir, dan kemudian dia menganggap isterinya terus menjadi fakir, sedangkan isteri itu telah tertanggung di bawah seorang suami. Ini ada persoalan orang tanya. Sebab kadang-kadang isteri itu bukan isteri yang pertama, isteri yang kedua, ketiga ataupun keempat. Kerana isteri pertamanya orang yang kaya, isteri yang keduanya orang yang fakir. Kemudian katanya dia nak mengeluarkan zakat kepada isteri kedua. Tidak boleh, kerana isteri itu adalah di bawah tanggungan suami. Kemudian menurut zahir riwayat ulama Hanafi bahawa diperbolehkan memberi zakat kepada wanita kaya apabila ia diberi nafkah oleh suaminya ataupun tidak. Ini adalah pandangan daripada ulama Hanafi. Ini berkaitan dengan perbincangan ataupun perbezaan pandangan. Kemudian menurut Abu Yusuf hal itu tidak dibolehkan. Ini dijelaskan kembali, kerana dianggap cukup dengan nafkah orang kayanya itu. Siapa?
orang kayanya itu adalah seorang suami. Berbalik tadilah, kerana pada waktu subur dan pada waktu sulit, kesuburan pada hartanya. Ini perkataan di dalam kitab inilah. Kemudian memberi zakat kepadanya sama dengan memberi zakat kepada anak kecil yang kaya, tetap tidak dibolehkan. Jadi jelas. Selepas ini kalau ada lagi persoalan, suami berzakat kepada isteri ataupun ayah berzakat kepada anak yang masih kecil, dia tidak dibolehkan kerana tertakluk nafkah itu di bawah seorang ayah. Ini kena jelas tuan-tuan. Sebab ada kadang-kadang ayah itu mengeluarkan zakat pula kepada anak yang masih belajar, sedangkan anak yang masih belajar itu di bawah tanggungan si ayah. Kadang-kadang dia berpusing balik, sedangkan zakat itu perlulah dikembangkan kepada yang mereka bukan tanggungan nafkah. Itulah. Kemudian ulama Hanafi pula membezakan antara isteri yang kaya dengan anaknya. Memberi kecukupan nafkah pada isteri adalah seolah-olah sama dengan upah. Ini berbeza pula. Kemudian berbeza dengan kewajipan nafkah anak yang masih kecil yang menjadi asbab adanya pembahagian, sehingga dengan itu seolah-olah menafkahi dirinya sendiri. Menyerahkan zakat kepadanya sama dengan menyerahkan zakat pada orang kaya itu sendiri. Yang dikatakan di sini oleh ulama Hanafi itu adalah memberikan nafkah pada isteri adalah berupa macam gaji, kerana isteri itu menguruskan rumah tangga, menguruskan suami dan anak-anak. Namun yang dinyatakan kewajipan nafkah pada anak yang masih kecil pula, ulama Hanafi menyatakan bahawa dia sama dengan menyerahkan pada diri sendiri, kerana anak itu ditanggung oleh seorang ayah. Tapi berbalik semula, sebahagian ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i pula membolehkan memberi bahagian daripada zakat kepada seorang isteri yang fakir dari suami yang kaya dan anaknya yang fakir pula. Ini perbincangan tuan-tuan. Ulama lain pula berbeza pandangan dengan mereka sehingga terbagi atas beberapa pandangan. Ini adalah bila mana berlaku suami yang kaya tadi ada isteri yang fakir. Apa dia? Isteri yang fakir itu adalah asal keluarga yang fakir dan suami ini tak nak memberikan nafkah kepadanya. Ini sudut perbincangan yang lain lah. Dia agak panjang sedikit. Cuma sebagai informasi ataupun ilmu pada kita, cukup perlu untuk kita tahu bahawasanya selagi mana namanya isteri, kita sebagai suami wajib menanggung nafkah kepada isteri. Keperluan yang asasnya adalah makan, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, perubatannya, pendidikannya mengikut kemampuan. Kalaulah suaminya seorang yang kaya, adakah dia seorang saja yang kaya? Tapi sedangkan dia membawa kekayaan itu kepada isteri dan juga anak-anaknya. Sebab tanggungan, nama pun tanggungan. Sebab itulah tanggungannya wajib itu tidak boleh diputuskan ataupun dilepaskan tanpa sebab-sebab yang lain. Kalau diputuskan, itu boleh dikirakan hukum yang lain. Kira hukumnya. Contoh suami yang tidak bertanggungjawab. Perkataan yang mudah untuk kita kata suami yang tak bertanggungjawab ini adalah dia telah memutuskan kewajipan kepada isteri dan juga anaknya. Dia menanggunglah. Dia tak tanggung isteri anak tadi, dia menanggung pula dosa. Ada jenis dia kaya seorang dia je, biar isteri dia makan ke tidak ke, anak makan ke tidak tu. Tapi memang ada, dia pelik sikit macam tu. Tu kan saya ada uruskan, ada satu kes dekat Ampang. Suami ni cukup, adalah ejen macam pelaburan, cukuplah dia, pakai kereta pun elok dah. Tapi isteri ni
Masalah dia apa? Menjaga anak pertama yang autism, menjaga anak kedua yang hyperaktif, dan menjaga anak ketiga yang memang lumpuh sepenuhnya. 3 orang anak dia jaga, 3-3 ada masalah. Suami ni langsung tak nak ambil tahu, bahkan balik rumah dia akan perli isteri dia. Sampailah jadi kes polis sebab suami ni tak pukul, tapi suami ni bagi tekanan mental pada isteri dia. Tak tahulah pasal apa kahwin bagi tekanan kat orang perempuan kan. Tak tahu pasal apa. Sudahnya kes ni jadi diambil alih oleh sister in Islam. Tuan-tuan fahamlah, bila sister in Islam dah masuk campur kan, dah cerita dia panjang. Tapi kita masuk, kita bantu mana yang boleh. Alhamdulillah lah kita bantu. Walaupun suami dia kaya tadi, dia mohon fasakh daripada suami dia tak lepas. Dia perbincangan dekat mahkamah lah, tak selesai lagi sampai ke hari ini. Sebab suami dia tak pukul, suami dia masih lagi bagi makan, tapi suami dia bagi tekanan pada dia. Makan sekadarnya lah, belikan beras, bagilah telur. Memang kita pergi rumah tu memang duduk rumah kondo, tengok dalam rumah elok, tapi makanan cukup tak cukup. Anak tu kena minum Pedisure tuan-tuan, 1 tin 800 gram berapa? Susu tu kan. Anak tu pula kena beli mesin sedut kahak. Hari tu tersumbat pukul 11 malam. Tersumbat mesin tu. Kita nak fikir macam mana nak sedut, macam mana? Kita boleh buka main sedut. Takkan kita pakai pam motor, tak boleh. Kena beli suction tu kan, mesin tu 800 lebih, kita bantu belikan. Jadi kalaulah dalam keadaan itu, zakat boleh diberikan oleh institusi pada isteri dan anak. Soal suami tadi, dia perlulah diadili secara syariahnya, mahkamah lah. Jadi itu kena faham tu. Dan yang terakhir, kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, pendapat yang diperkuatkan adalah pertama sekali bahawasanya anak kecil dan isteri seseorang yang dianggap kaya itu adalah menjadi orang yang kaya juga, kerana sebab suaminya seorang yang kaya. Anak yang bersama ayah ataupun isteri yang bersama dengan suami merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dibahagi-bahagikan, kerana nafkah kepada keduanya adalah wajib. Ini secara kesimpulan yang dibawakan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Jadi mengeluarkan zakat, seorang suami mengeluarkan zakat kepada isteri yang ditanggung dan juga kepada anak yang ditanggung tidak boleh. Anak ditanggung tu umurnya berapa? Selagi mana anak itu ditanggung, dia masih belajar, memang ayah hanya redha untuk menanggung dia walaupun dah lepas 18 tahun, walaupun dah akil balik dah, tapi ditanggung dia tetap tidak boleh. Sebab tu anak belajar luar negara, ayah ni adalah sedikit harta, bayar zakat, pergi pejabat zakat, saya nak keluarkan zakat pada pelajar luar negara. Kita tanya siapa? Anak saya lah. Itu tak boleh. Itu kepada orang lain daripada tanggungan nafkah, itu dibenarkan. Itu berkaitan dengan anak dan juga isteri. Itu yang pertama, orang yang kaya. Kedua, kita masuk kepada orang yang kuat, mampu bekerja. La tuhillu sadaqah li ghani wala li dhi miratin sab. Tidak halal sedekah itu pada orang yang kaya, kemudian pada orang yang sihat, mampu untuk bekerja. Ni sebab itu tuan-tuan, di dalam bab yang ni kita perlu tahu kenapa wujudnya orang fakir, orang miskin nampak secara zahirnya dia ada kedhaifan, tapi zakat tak boleh membantunya. Mungkin kat sini akan jatuh hukumnya. Hadis yang telah mengharamkan orang kaya menerima zakat juga bagi orang yang sihat dan kuat tadilah.
disebutkan, sesungguhnya diharamkan zakat bagi orang yang sihat dan kuat kerana ia masih mampu bekerja untuk mencukupi keperluan dirinya sendiri. Ni tuan-tuan. Maka sesiapa pun kalau had al-kifayah mengesahkan dia fakir ataupun miskin. Contoh, A tanggungan B dan juga C. Seorang suami tanggung isteri dan juga anak. Dia bekerjalah sebagai, kita ambillah, bekerja tukang kebun. Tukang kebun pekerjaannya dia ambil pukul 9 pagi sampai 10 pagi. Sejam je bekerjanya. Kemudian selepas bekerjanya dia balik rumah, langsung dia tak alternatif yang lain. Sedangkan dia sihat, dia ada masa yang lebih dan mampu untuk mencari pekerjaan yang lain. Kalau dah sehari kerja sejam, gaji dia RM10. Kalaulah 30 hari, 300 lah, contohlah kita ambilkan 300. Fakir tak dia? Fakir. Mana cukup dia nak tanggung isteri dan juga anak. Bila ditanyakan kenapa dia tak cari kerja yang lain, katanya susah cari kerja. Yang ni akan dilihat mereka ini mungkin saja tidak layak untuk menerima agihan zakat. Sebab tak ada usaha. Kalau dah kerja sejam tuan-tuan, jam-jam yang lain tu boleh dibuat meniaga, bolehlah dibuat untuk jaga anak orang, asuh kan. Carilah, kalau dah tukang kebun sekolah, kemahiran tukang kebun tu boleh digunakan untuk kebunkan pula lain, kebun yang lain. Contohlah kan, bolehlah dia pergi ke rumah orang yang kaya nak buat apa, pokok tu bentuk orang, nak buat pokok tu bentuk kapal. Tu. Tapi tuan-tuan kena ingat, pokok kalau dibentukkan bentuk yang tidak dibenarkan syarak tak boleh tau. Tuan-tuan kena hati-hati. Kita pergi main salji, kita buat bentuk-bentuk patung salji tu, tu tak apa. Patung salji itu, tiba-tiba kita buat patung salji itu bentuk patung Buddha, tu tak boleh. Jangan nanti elok-elok main salji ni haram, ni haram. Itu dah termasukkan sebut tadi. Dia gunting pokok bonsai tu, tiba-tiba lain macam je, macam tok sami je ni kan. Tu tak boleh. Tapi kalau buat bentuk, tiba-tiba dia buat bentuk-bentuk muka dia pula, kreatif. Jiran bertengok, pokok bonsai rupa dia. Tapi janganlah sesuatu tu dibentukkan dengan benda yang hidup. Jangan tuan-tuan. Saya teringat dulu dekat Puchong, orang ni dia punya kreatif. Dia suka buat arca, orang panggil ni, arca, macam bentuk-bentuk daripada itulah. Sudahnya keliling rumah tu dia buatnya daripada simen tu, dia buat kambing, dia buat gajah, dia buat zirafah, dan dah macam apa ni, zoo dia buat jadi sebiji. Datanglah orang masjid ramai-ramai tegur, sebab sebiji macam benda hidup. Zirafah dia memang lehernya elok. Dia buat tu nak promosi siapa yang nak tempah dekat dia. Tapi keliling rumah dia tu, pagar dia tu macam-macam binatang ada. Semua daripada simen. Dia punyalah kreatif, tapi tak boleh. Tak boleh dah, pasal apa pula masuk rumah apa yang ada kambing kat depan? Mana ada rumah Melayu kan, depan pagar ada kambing. Kambing batu tak ada. Jadi itu tak boleh, ada hukum lah di situ. Jadi itu tuan-tuan. Kemudian berbalik semula pada perbincangan kita tadi. Yang dinyatakan adalah orang yang mencukupi pekerjaan itu untuk keperluan dirinya sendiri tanpa harus menunggu dan menggantungkan harapannya pada sedekah, yakni zakat. Apabila dia kuat tetapi tidak mempunyai pekerjaan, maka hal ini dapat dikecualikan. Perbeza pula, dia kuat dah cari kerja tapi tak dapat. Ini berlaku apa dia, bila mana mereka yang telah mencari pekerjaan namun dia tidak jumpa akan pekerjaan itu, dia patut ditolong daripada harta zakat sampai dia mendapat pekerjaan yang selayaknya.
Ini kes apa tuan-tuan? Kes bagi mereka yang terlibat dalam masalah jenayah. Dia dipenjarakan disebabkan dadah, mencuri dan sebagainya. Dekat IC dia tu, IC dia tak adalah, rekod IC tu memang dah ada bekas penjenayah. Dia ada beberapa jenayah yang memang dia akan direkodkan. Jadi dia nak kerja security guard pun tak lepas. Jadi ni ada sedikit masalah lah bagi mereka. Kalau yang ni kita akan pertimbangkan dan kita akan lihat kembali keperluan asas sahaja. Sebab itulah bila dari sudut agian zakat ini bukan perkara yang mudah tuan-tuan. Kita nampak fakir miskin je bagi, fakir miskin je bagi, tak. Sebab itulah dia dinilaikan secara menyeluruh. Ada orang itu dhaifnya pada rumah tapi kayanya pada harta dia sebenarnya. Ada orang kan duit banyak tapi dia tak nak buat rumah cantik-cantik. Dia kata biarlah duduk rumah macam ni, sekadar yang ada. Ada orang pula duit tak apa nak ada, rumah dia punya lah cantik kan. Kita tengok ni beli pakai rumah duit apa ni, kata tak adalah mampu. Dah kalau gajinya 3,000 bayar rumah 2,500. Kita tanya macam mana boleh lepas loan. Pandailah dia boleh auto dengan bank katanya. Tak tahulah kalau ada orang yang macam ni, itu cerita yang lain. Tapi kalau yang dalam keadaan macam ni, dia mampu bekerja, sihat, namun dia tidak mempunyai pekerjaan, diberhentikan sebagainya. Dan inilah juga asas yang perlu untuk kami maklumkan pada semua. Tuan-tuan, puan-puan, apa yang berlaku sejak pandemik, mereka yang mampu bekerja namun diberhentikan kerja, mereka ini perlu dibantu. Nak jual kereta pun masa tu siapa nak beli? Nak sewakan rumah yang ada pun siapa nak sewa? Silap-silap dia ada rumah sewa, penyewa tu pun tak mampu bayar pada dia. Dia kata kesian, tak apalah, kita sama-samalah. Dia susah, tuan rumah susah, penyewa pun susah. Tuan rumah dah garuk kepala macam mana nak bayar kat bank, tapi penyewa pula garuk kepala nak bayar sewa. Semua tak ada kerja. Jadi disitulah kelonggaran yang diberikan. Sihat, mampu bekerja, tapi mereka ini ada masalah yang lain. Asas itu zakat Selangor gunakan untuk membantu mereka yang terkesan kerana pandemik. Hukum fiqah tuan-tuan, dia punya luas tu boleh lihat. Tu kan saya pernah ceritakan seorang jurutera kokpit tu yang buat pusing sana pusing sini kapal terbang tu, dia langsung habis tak ada apa. Duduk dekat pinggiran Cyberjaya, tak ada apa langsung. Kereta yang tinggal pada dia Mercedes E200 tahun 90 berapa tak. Itu je yang ada. Dia rajin kumpulkan kereta. Itu je yang tinggal dan perlu dia nak berjalan sana sini. Dia pula beli rumah dengan pinjaman international, bank international. Saya pun tak tahu macam mana boleh buat. Mungkinlah dia boleh buat kan, sebab dia mungkin bekerja dekat dekat luar negara kan. Dia dapat benda tu, dan sekarang ni dia dimufliskan. Kesian kan, orang muda lagi 30-an dimufliskan, kesian. Kalau macam tu kita bantu. Nampak tengok sihat, mampu bekerja. Bulan puasa dia pergi jual nasi ayam, dia buat macam tu. Lepas tu tutup pula bulan puasa lepas kan. Berniaga kejap tutup. Kita haraplah bulan puasa ni tak berlaku. Buka-buka lah kan. Paling kita risau tarawih ni. Kan ni kira 20,000 kan. Doa lebih banyak tuan-tuan. Jadi itu yang berkaitan dengan orang yang sihat, mampu bekerja namun mereka tidak ada pekerjaan. Dalam hadis yang lain dikemukakan tidak ada bahagian zakat buat orang yang kuat yang mampu bekerja. Kalau dalam ini dinyatakan perbahasan ini telah berlalu dalam kita menerangkan golongan fakir dan juga miskin yang lepas. Namun
ulama Hanafi berbeza pandangan dalam masalah yang disebutkan tadi. Mereka berkata boleh menyerahkan zakat kepada orang yang memiliki kurang daripada nisab zakat walaupun sihat dan mempunyai pekerjaan, kerana dia termasuk orang yang fakir, dan fakir itu adalah salah satu sasaran daripada zakat, dan kerana inti daripada keperluan itu ditangguhkan kepadanya. Akibatnya hukum itu berputar pada dalil penerimaan zakat, iaitu tidak ada nisab padanya. Jadi ulama Hanafi, ulama di kalangan mazhab Hanafi menyatakan sedemikian. Kalaulah orang itu mampu bekerja ke, sihat ke sebagainya, dia tetap tertakluk di bawah fakir miskin, kerana fakir miskin itu tidak ada nisab. Ini pandangan sebahagian ulama Hanafi. Kemudian Ibnu Humman pula berkata, menurut ulama yang jumlahnya lebih daripada satu, zakat tidak boleh diberikan pada orang yang mempunyai pekerjaan. Ini lain pula. Berdasarkan apa yang telah kita sebutkan sebelum ini, tidak halal sedekah itu bagi orang kaya dan orang yang sihat dan kuat. Dan ucapan Nabi SAW pada dua orang lelaki yang kelihatan kulitnya itu agak berisi, kedua-duanya datang meminta zakat pada Nabi SAW. Adapun kata Nabi, kamu berdua tidak berhak untuk menerima zakat, tetapi jika kamu mengkehendakinya, aku akan memberinya. Ni kalau yang lepas kita bincangkan, datang dua orang pemuda pada Nabi SAW meminta zakat. Nabi SAW kata, tengok pandang pada tubuh badannya. Ini satu dalil. Sebab tu kalau kita zakat tak boleh tengok bagi je lah, orang minta bagi je lah, tak boleh. Sebab tu berulang kali saya kata, kita jangan samakan zakat dengan institusi agama lain, gereja, badan-badan yang lain, tokong, kuil dan sebagainya. Sedangkan zakat itu adalah hukum, bukan sewenang-wenangnya untuk diberikan pada sesiapa. Kita katakan yang lepaskan, suka orang buat hukum sendiri, bagi 1 juta, bagilah dekat seorang. Ada 800 juta, tahun ni 800 orang, negeri Selangor akan jadi jutawan. Mana boleh, tak boleh. Sedangkan ayat itu jelas, surah 60 surah At-Taubah ayat 60 tu jelas. Siapa yang berhak terima zakat itu 8 golongan, itu ketetapan daripada Allah. Ayat itu pula habis dengan wallahu alimun hakim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Siapa kita yang lagi bijaksana ke? Kita ni cerdik pun tak berapa sangat. Walaupun kita kata kita ada 5 PhD, ada pangkat emeritus, profesor sebagainya pun, tak adalah ilmu itu melangkaui daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Allah tu maha berkuasa, maha mengetahui segala-galanya. Semuanya Allah tetapkan berkaitan dengan zakat ni. Siapa yang menyangkalnya, hukum dia adalah kafir. Dia kata tak payah bayar zakat, ada hukumnya. Dia kata tak payah kita ubahlah 8 golongan ni, tak kena dah sekarang ni. Dia kata dia ubah pula kepada satu golongan. Apa dia satu golongan? Bagi pada siapa yang nak. Mana boleh. Nabi SAW sendiri kita kan, kalau datang tengok sihat tak tubuh badannya, tengok pasal apa, keperluan ataupun tidak. Dah kalau di rumahnya ada sebotol air ini mampu mengenyangkan dia minum pi lah. Pasal apa dia nak beli pula kowe pula dekat rumah? Contoh, dia mampu untuk sebotol air ni kenyang, kenapa dia perlu untuk beli kowe dekat rumah? Contoh. Jadi itu bukan keperluan. Sebab itulah dari sudut zakat, sama ada fakir, miskin, gharim sekalipun, orang yang hutang kerana keperluan hidup. Fakir dan juga miskin itu dibantu juga atas keperluan hidup, makannya, minumnya, perubatannya. Dah kalau perubatan tak diperlukan, dia minta dengan zakat. Saya nak minta untuk bantuan pembedahan. Pembedahan apa kita tanya?
Bagi je lah pembedahan apa pun. Boleh tak bagi? Tak boleh. Kan? Tuan-tuan, saya minggu lepas saya uruskan seorang budak 8 tahun. Daripada 2 bulan umur dia menjalani pembedahan injap jantung. Injap jantung dia rosak lah. Buat injap jantung sampai dia dah pasang besi dah. Injap tu dah jadi macam macam injap apa dia panggil lah. Lebih kurang macam benda buatan manusia lah. Injap dia dah tak boleh pakai dah. Daripada umur 2 bulan sampai 8 tahun ni, dan 6 kali pembedahan dia jalani. Mak ayah dia pun dah tak ada sumber. Ayah dia tu engineer. Alhamdulillah lah, gaji dekat 7,000, 8,000 macam tu. Kita tengok besar juga gaji tu kan. Tapi 7,000, 8,000 sekarang kecil tuan-tuan. 7,000, 8,000 ni kita pula duduk dekat Bangi, kat Cyberjaya, Putrajaya kan. Tu bezalah tuan-tuan. Tu saya kata, saya pun tak tahu isteri saya dekat Mukah tiba-tiba declare diorang dapat bantuan daripada negeri Sarawak bagi. Tiba-tiba isteri saya tak dapat. Tiba-tiba declare isteri saya T20. Saya kata kaya kita ni T20. Rupanya dia combine gaji, tak tahu macam mana pengiraan. Isteri saya declare je. Saya kata memanglah kat Mukah kita T20. Mai balik sini kita B40 jadi kan. Tak tahulah dia jadi macam tu pengiraan tu, tak apalah. Tak dapat tak apalah kan. Jadi tuan-tuan, berbalik tadi, ayah dia ni dah keluar KWSP, mak dah keluar KWSP, mak dia pun dah berhenti kerja sebab nak jaga anak ni. 8 tahun, budak lelaki kesian kan. Baru ni masuk lagi IJN dan terpaksa dibuka balik injap yang dibuat tu untuk, tak tahulah dia nak buat prosedur lain pula sebab budak tu still tak boleh, injap tu rosak balik. Moga Allah permudahkan, dan memerlukan RM60,000 lagi. Tuan-tuan, kalau ada orang nak bayar zakat direct, pergi duduk depan IJN tu tengok. Duduk depan IJN tu kan. Kalau kata jangan bayar zakat pada Lembaga Zakat Selangor, duduk depan IJN. Tak nak pergi jauh, tak payah, duduk depan Institut Kanser Negara. Pergi tanya, "Encik nak buat kemo?" Saya tanggung. Pergi buat announcement, saya ni nak bayar zakat. Jadi saya tak percaya pada lembaga zakat, jadi saya nak tanggung siapa yang buat kemo kat sini. Satu kemo, sekali kemo berapa tuan-tuan? 1,000 lebih. Kalau boleh tanggung lah. Jadi sebab itulah dipusatkan. Jadi budak ni perlu jalani pembedahan segera, dan kita buat kelulusan dalam tempoh 2 hari. 2 hari, dan perbincangan alhamdulillah subsidi kerajaan bagi 40,000, dan selebihnya di bawah tanggungan mak ayah dia lah, yang tu kita bantu. Kerajaan bagi 40,000 lebih. Jadi alhamdulillah lah kita bantu. Kita kes-kes macam tu memang kita akan berbincang dengan agensi kerajaan lah. Dia ada tabung dekat IJN, ada IJN Foundation, kena bincang. Tuan-tuan, saya bagi tips, kalau sesiapa pun yang mengalami sakit dan masuk IJN tidak mampu untuk menjelaskan pembedahan ataupun bil, tuan-tuan pergilah rujuk pada IJN Foundation. Bincang dengan unit taksiran, dia akan taksirkan nanti tuan-tuan layak ataupun tidak untuk dibantu. Masih juga tak boleh, pergilah pada Lembaga Zakat Selangor. Jadi kalau ada orang datang minta derma nak buat pembedahan jantung, tuan-tuan bagi tahu. IJN tu private. Dia ada lagi satu IJN Sendirian Berhad. Tu lagi private punya. IJN private tu memang private dah. IJN Sendirian Berhad, tu private lagi. Dia ada 2 tu sebenarnya tau, IJN tu. Jadi kalau tuan-tuan pergi, tapi sebenarnya kita ada pakar dekat je, Hospital Serdang, pakar jantung, tapi kena queue lah. Tapi kalau ada emergency, tuan-tuan ingat doktor tu suka-suka ke suruh balik? "Cik, jantung cik boleh pakai lagi, baliklah dulu." Memang boleh pakai lagi lah, doktor tu cakap. Doktor tu pakar. Kita pula marah, pandai-pandai pula doktor ni. Doktor nak jadi doktor tu susah. Kita marah pula. Kita kata, doktor pandai-pandai pula, jantung saya ni dah sakit.
Doktor kata tak, memang sah, boleh pakai lagi. Dia pula marah. Dia dah marah doktor, memang jatuh makin teruk. Marah kat doktor. Doktor kata punyalah ramai kes sekarang ni kan. Jadi itulah. Jadi tuan-tuan, kalaulah berlaku macam tu, kita masih boleh membantu mereka. Tu. Kemudian dikemukakan bahawa hadis yang kedua, yakni maksud adalah diharamkan meminta-minta bagi mereka tadilah berdasarkan ucapan Nabi SAW, apabila kamu berdua menghendaki, aku akan memberinya. Ni apabila memberi zakat buat mereka itu haram, tentu Nabi tidak akan melakukannya. Jadi diterangkan Nabi SAW ceritakan kedua orang yang datang tadi, Nabi SAW tak bagi sebab tengok elok je kan, tangan dia gebu, sihat tubuh badannya, tapi dia nak minta zakat. Nabi SAW kata tak boleh bagi, namun kalaulah mengkehendakinya, dia boleh diberikan. Ini kat sini ada sudut. Kalaulah dia datang kepada pejabat zakat, dia tidak layak, dia bukan fakir miskin, dia sihat tubuh badan, namun dia nak juga duit zakat tersebut. Kat sini ada perbahasannya bila mana berlaku situasi ini, apa yang dikehendakinya itu diberikan mengikut keperluan sahaja. Sebagai contoh, dia datang mengamuk-ngamuk dan sebagainya, kat situ untuk melepaskan amukan dia dibenarkan. Jadi kita kata siapa yang tanggung dosa? Dialah. Dialah, sebab dia akan mendatangkan fitnah kepada institusi zakat. Jadi dia nak juga duit, dia kata bagilah duit tu, bagi je lah, bawa parang dan sebagainya. Kalaulah tahap macam tu, kita perlulah menyelesaikan ketika itu dan dia menanggung. Sebab ini hukum. Jadi kita nak berbalah-balah di situ, kita kata Nabi SAW kata macam ni pun silap-silap dia pula membantah nanti. Jadi hukum terbatal pula akidah dia. Jadi bagi pilah kat dia. Tapi mengikut apa yang dikehendaki itu, sikit saja keperluan. Itu dibenarkan. Jadi tuan-tuan jangan tengok ni pasal apa orang ni mengamuk-ngamuk ni, tak payah bagilah, tangkap je lah. Kan tak boleh. Kita tetap. Sebab tu tuan-tuan, saya pernah dahlah orang ni dibantu daripada anak dia kecil sampailah anak dia bekerja, hidup senang dah, rumah dia pun zakat Selangor belikan, tapi dia still buat surat lagi. Dia minta pada kita, kalau nak keluarkan dia daripada fakir miskin, mesti dengan satu syarat. Apa dia? Luluskan bantuan kewangan bulanan dia 1,500 bulan. Mana pi tuan-tuan nak bagi 1,500 bulan kat dia, dia ingat dia bekerja dengan kita. Dia kata anggaplah itu adalah pencen dia sebagai asnaf fakir miskin. Dia buat hukum sendiri, dia pencen daripada fakir miskin. Tuan-tuan bayangkan logik tak logik, saya pening. Saya pergi rumah dia kan, sampai depan rumah dia tak lawa masuk, salam pun dia tak jawab. Rumah dia cantik lah, rumah tu zakat Selangor belikan, dia renovate cantik elok semua, duduk selesa lah. Kita bagi salam, dia pandang, apa hal? Dia tanya. Kita ni punya lah baik kan, takut kena ada pelanggan. Kita tanya, kita kata tuan minta maaf daripada zakat Selangor, tak payah pergi balik. Dia halau kita balik. Rumah dia duduk tu kita yang sign tu, dia halau kita balik. Kalau nak ngungkit lah kan, kita kata tak, kita ni datang nak kemas kini, tak payah balik. Tak nak bercakap, you jawatan apa? Dia tanya, you jawatan apa? You jawatan apa? Tak, saya daripada ibu pejabat. Tak, you kalau bukan pengurus, you balik. Punyalah belagak dia tu. Jadi kita time tu lah kita sikit. Saya pengurus, you pengurus besar mana? Dia tanya besar mana pula? Dah lah balik je lah tuan-tuan. Tak payah. Kita pula jadi gila lagi. Jadi orang macam ni. Jadi hari tu kita berhentikan bantuan, dia kecoh. Dia naik sampai pejabat YB, sampai ke pejabat yang di Pertuan Agong, dia hantar surat tak puas hati dengan zakat Selangor, dan dia tuntut untuk saman malu pada
zakat Selangor. Saman mana? Saman pi lah kita kata. Pi lah ambil lawyer saman. Saman apa nak saman? Jadi tak tahulah tuan-tuan. Kita berhenti juga bantuan kat dia. Melampau sangat, lama sangat dah. Lama lebih 10 tahun dibantu. Sudahnya kita pula kena balik. Jadi itu berkaitan dengan orang kuat yang mampu bekerja. Yang kedua. Yang ketiga, apakah zakat boleh diberikan kepada selain orang Islam? Orang yang tidak beragama dan orang yang kafir yang memerangi Islam berdasarkan ijma' ulama, kafir zimmi menurut jumhur fuqaha. Ini tuan-tuan. Yang ketiga, tadi pertama orang kaya, yang kedua orang yang sihat mampu bekerja, yang ketiga ini zakat diberikan selain daripada untuk orang Islam. Zakat tidak boleh diberikan pada orang kafir. Ini jelas. Orang yang murtad dan orang yang memerangi Islam. Ada 3 kecil di sini. Pertama, zakat tidak boleh diberikan pada orang yang kafir. Tuan-tuan, ni kafir ni kena sebut betul-betul. Ada orang dia datang pejabat, saya nak mohon bantuan asnaf kafir. Kita kata bukan, asnaf fakir. Oh, silap cakap. Kan dia tepuk pasal. Kita kata fakir, bukan kafir. Oh, bukan asnaf kafir. Mana ada asnaf kafir? Kata la ilaha illallah. Kadang-kadang dia punya, itu yang dia punya marah. Kadang-kadang dia marah tu dia keluar tak apa-apa. Keluarkan saya daripada afnaf. Kata apanya afnafnya asnaf? Pedulilah. Janji sebutlah. Dia marah. Kadang-kadang dia marah dengan kita tu. Dia marah tu kita je gelak. Jadi macam hiburan pula. Orang yang murtad dan orang yang memerangi Islam. Orang yang murtad ini berlaku bila mana terkeluar daripada mulut dia perkataan berunsurkan batal akidah. Pernah berlaku dekat pejabat Bandar Baru Bangi. Dia datang mohon zakat. Kita tak tahu nak bagi apa dah. Tiap-tiap bulan datang, bantuan bulanan dapat, minta lagi duit cash. Jadi bila kita tak bagi, dia mengamuk. Dia kata, kalau macam tu payah-payah saya keluar daripada Islam. Tu yang pegawai bangun. Keluar sekarang. Dah kata keluar daripada Islam. Keluar. Suruh keluar. Bukan keluar Islam. So keluar daripada pejabat. Dia halaunya. Tapi pegawai kena tindakan lah. Sebab kami tak boleh bangun sebenarnya. Marah macam mana pun jangan bangun. Tapi kalau ikut geram-geram lah. Dia mempermainkan agama. Tuan-tuan, ada satu kes tuan-tuan. Sampai sekarang ni tak selesai lagi. Dia seorang mu'allaf. Kita sampai selidik dia sampai tengah malam, kita tahu dia masih lagi mengamalkan amalan bukan Islam. Tapi dia tetap minta macam-macam daripada zakat Selangor. Bila tak bagi, dia akan hantar surat ke sana, surat ke sini. Dia akan burukkan sampai dia ada beberapa Facebook untuk menghentam zakat di page lembaga zakat Selangor. Sampai macam tu kita tengok. Tak tahulah kenapa dia jadi macam tu kan. Moga Allah kurniakan betul-betul hidayah pada dia. Dia ada isu lain bila mana dia masuk Islam. Soal duit tu soal tak tahulah dia macam mana. Yang ni lah ramai je mu'alaf, elok je kan. Kan Dr. Farid Ravi, Ustaz Anwan Seng, pun ramai je. Ramai yang elok je kan. Warga kerja zakat Selangor pun ramai yang mu'alaf. Sahabat baik saya, Ustaz nama dia kat Sepang ni, Ustaz Fauzi Siva, duduk Bukit Bangkong. Elok je orangnya, siap boleh cakap bahasa asli lagi. Jadi Ustaz Hillary Wong, nama pun tak tukar, kerja zakat. Hillary Wong Weng Chu apa tu nama dia. Macam-macam ada. Jadi kalau orang yang macam tu tapi terkeluar perkataan yang menyebabkan dia menjadi murtad ini perlu disahkanlah oleh hakim. Hakimlah mahkamah sahkan, tak boleh. Sebab itulah dalam isu berkaitan orang yang murtad, dia perlu failkan. Ni tuan-tuan, bila mana dia orang Islam memang dia tak berlaku tau, orang-orang yang asal Islam lah.
yang muallaf. Dia akan filekan, buka file di pejabat di MAIS, dan untuk masuk kes ke mahkamah, file untuk dia berpindah agama ada, memang di Selangor ada. Jadinya ni mereka akan masuk pada majlis istitabah, kes istitabah lah, dan dia di kaunseling dan sebagainya, sampailah dia akan tengok kalau dia tarik balik, dia mengucap kalimah syahadah, bantuan akan jalan balik. Ini memang ada tuan-tuan, kita berdepan dan kita doalah tidak berlaku. Adapun yang berlaku, yang mereka ini dibatalkan pengislamannya adalah mereka yang masuk Islam langsung tak ambil tahu soal Islam dan tak tahu langsung, dan bila tanya sebab apa masuk Islam, tak tahulah dulu ada orang ajak. Ini dinilaikan balik, tapi sebolehnya mereka akan tetap tarik semula lah. Memang kita ada, saya pernah uruskan seorang makcik berbangsa India, dia tak tahu kenapa dia masuk Islam. Sampailah satu hari dia nak tukar kad bank dia sebab tak boleh pakai sebab IC dia dari Islam. Baru dia tahu dia Islam. Saya tanya, dulu makcik masuk Islam macam mana? Dia kata dulu ada 2 orang daripada luar negara, daripada negara jiran kita lah, Singapura, datang, kata jom masuk Islam. Pergi dekat bangunan parkir, masuk Islam, dapat duit. Dia kata dapat berapa? Dapat 500. Okey, lepas tu makcik, saya tak tahu apa-apa. Balik dia amalkan ajaran Hindu dia lagi. Kita tak tahu, tapi tak dinafikan ada sindiket. Macam tu pun ada. Ya, orang ni buat duit kan, manusia ni buat duit pelik-pelik. Dia nak fikir kaya sampai tahap macam tu, agama pun jadi bahan. Jadi itu ada orang tuan-tuan, dia pergi cari gelandangan semua, ajak jom masuk Islam, tapi dijadikan isu lain pula. Dah masuk Islam, taklah pandai-pandai. Sedangkan tanggungjawab itu bukan sekadar pada Zakat Selangor, pada pejabat agama, pada MAIS, pada siapa yang menjadi saksi dia syahadah tersebut. Sebab tu sekarang ini dibincangkan, orang yang nak masuk Islam ni perlu dilihat pada akal dia terlebih dahulu, sah ataupun tidak. Itu perbincangan panjang. Kemudian kaum muslimin telah sepakat bahawa orang kafir yang memerangi orang Islam sama sekali tidak boleh diberi bahagian zakat. Sandaran ijma' ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yanhaikumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang yang memerangi kamu kerana agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi dalil ini menyatakan bahawasanya umat Islam tidak boleh macam mana sekalipun tidak boleh untuk bersekutu ataupun bekerjasama dengan mana-mana pihak kafir yang memerangi Islam. Kalau dia kutuk Islam, dia busukkan Islam, dia memerangi agama Islam dan umat Islam, maka mereka ini tidak boleh diberikan kerjasama. Dan juga kerana mereka yang memerangi Islam dan umat Islam itu memusuhi kebenaran dan golongannya serta pertolongan pada mereka akan berbalik menjadi pisau yang menikam agama ataupun membunuh orang mukmin. Sebab itulah dari sudut zakat, zakat itu boleh diberikan kepada orang bukan Islam dengan syarat bukan kafir zimmi. Dan juga mereka ini paling cukupnya adalah mereka kategori wal muallafati qulubuhum, mereka yang dijinakkan hatinya dengan Islam dan nampak bibit-bibit untuk dia kembali pada fitrah, kan? Rajin dia datang surau, gotong royong, dia campur dengan kita baik. Kat situ memanglah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kita kata, you mau masuk dalam kan?
you masuk Islam. Itu tak boleh lah. Tapi dia dah nampak bibit-bibit, dia boleh diberikan zakat. Tapi amalan di Selangor, zakat Selangor bagi pada kategori bukan Islam ini dalam bentuk program dakwah. Kita masuk ke perkampungan orang asli, kita buat program dakwah. Makan itu, hadiah itu, program yang dilaksanakan itu menggunakan dana zakat mu'allaf. Tapi tujuan untuk dakwah. Itu kita pakai. Itu dibenarkanlah. Tapi tak boleh kita tengok ini memang jenis perangi agama kita. Tak apa, you perang Islam, saya bagi duit. Tak boleh. Sebab dinyatakan dia akan berbalik menjadi pisau yang menikam umat Islam dan agama. Itu tak boleh lah tuan-tuan. Adalah tidak dibenarkan oleh agama maupun akal orang yang diberi harta untuk membunuh dirinya sendiri dan menganiaya kesuciannya. Jadi itu tak boleh. Sebab itulah kembali semula, orang kafir selagi mana dia kategori kafir harbi, kafir harbi yang berperangi, minta maaf saya sebut tadi, kafir harbi memerangi umat Islam, tak boleh. Kafir zimmi, kafir yang berada di bawah penguasaan kerajaan Islam dan tidak tetap duduk baik-baik dengan orang boleh dibantu. Kafir harbi yang tidak boleh dibantu. Jadi ini berkaitan dengan untuk membantu mereka yang selain bukan Islam, itu sahaja. Selebihnya tak boleh. Sebagai mangsa banjir, dia bukan Islam, dia tak boleh dibantu. Sebab perim itu adalah orang Islam. Banjir, musibah yang berlaku bawah asnaf gharimin, orang yang berhutang kerana musibah. Jadi kita bantu. Tapi kalau kenapa tak bagi semua orang Islam, bagi nampak cantik sikit Islam, dia boleh menggunakan dana mu'alaf, tapi kita tak ada. Kita tak ada. Sebab kerajaan juga membantu mereka. Jadi kalau masjid nak bantu boleh tak? Itu duit sedekah tabung masjid tu terpulang. Selagi mana setuju, boleh, silakan. Tapi tetap termasuk kafir zimmi sahaja yang boleh, bukan kafir harbi. Kafir yang apa? Kafir yang diperangi itu jangan dibuat. Sebab memang tak boleh berkawan pun dengan dia. Itu berkaitan dengan yang ketiga. Dan saya rasa cukup sekadar itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan sambung nanti bagaimana untuk kita memberikan sedekah kepada ahli zimmi, iaitu ahli zimmi yang mana disebutkan tadi lah. Kalau masjid nak bagi sedekah ataupun zakat dan sebagainya kepada yang bukan Islam. Kadang-kadang kita ada orang dia bukan Islam, rajin dia menapak dekat masjid sebab dia rasa itu antara bibit untuk dia dekat dah. Jagalah baik-baik itu tuan-tuan, jaga baik-baik. Kalau nampak macam orang bukan Islam bergelandangan di masjid surau kita, kita pujuk baik-baik. Kalau boleh mandikan dia, mandikan. Saya tuan-tuan, saya ada uruskan seorang pakcik ni daripada muda sampailah ni dah tua dah. Orangnya muda dulu handsome, bekas ahli tomoy. Bekas tomoy. Dia masuk penjara sebab dia disyaki membunuh. Tapi tak ni lah sebab dia pembunuh upahan dulu. Tapi dia masuk penjara sebab ada pistol. Orang Siam lah. Dulu sehat, sekarang ni dah sakit lah sebab dia kena apa? Kena angin pasang besar ni, dia punya testis besar ni. Hospital pun tak boleh nak buat. Jalan kerap tidur dekat surau zakat Selangor tu. Kita hari tu nak balik Pondok Pasir Tumbuh, saya hantar patah balik, tak nak. Kadang-kadang duduk dekat surau dekat Kelang, merata surau dia pergi. Rupa-rupanya dulu lepas dia keluar penjara, antara tempat yang dia tuju sebelum dia Islam memang surau. Jadi dia rasa dekat dengan surau. Kata duduklah kat surau. Saya kata tapi jangan kotor. Dia pun orangnya tak berapa ni dah sangat dah. Kata jangan kotor, kadang-kadang dia busuk. Saya kata Amin mari mandi. Panggil dia mandi. Saya kata mandi, saya ambil water jet. Takutlah dia. Elok dia mandi, kejap lagi bersihlah dia, wangilah dia. Baju-baju dia hantar dobi orangnya. Itulah apa saya kata, kalau sok dia tak ada tu kan, rindu rasanya tu tengok tu.
Hari tu dah minta maaf dengan saya, dah seronok dia kan, siap peluk. Kita daftarkan dia vaksin, dah vaksin, nak balik Terengganu katanya. Nak balik Terengganu, nak masuk pondok. Alhamdulillah lah. Lepas dah nangis-nangis dah ni dia. Dia kata ustaz jumpa di syurga. Saya kata amin, nanti doakan saya. Tiba-tiba lepas bulan patah balik, jumpa balik. Saya kata amin. Hari tu kata tak mau balik dah Selangor. Dia kata syurga belum buka. Saya kata amin, amin. Tak apalah, dia nak datang kan, dia datanglah duduk. Itulah. Kalau orang macam ni, sebab tu saya kata tuan-tuan, untuk mereka yang bukan Islam ni kita boleh bantu, tapi ada apa hadnya yang telah ditetapkan. Nanti insya-Allah kita akan sambung nanti pada bulan yang akan datang insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu pada pagi ini, dan insya-Allah nanti kita akan sambung. Mudah-mudahan Allah kurniakan kefahaman dan juga berkati ilmu ini ilmu yang bermanfaat buat kita semua insya-Allah. Sebelum kita tutup, kalau ada apa-apa persoalan dipersilakan kepada tuan-tuan perempuan. Ya, silakan. Salam tu. Ha? Okey, untuk mereka yang terkesan daripada awal pandemik sampai sekarang, yang telah mungkin dalam proses untuk muflis, maklumkan pada mereka sekarang ni apa yang ada memang dah tak cukup kebiasaannya. Teruslah rujuk pada Lembaga Zakat Selangor ataupun amil karyah yang berdekatan untuk dibanci secara terus. Kerana kita tahu proses muflis itu kadang-kadang mengambil masa yang lama, jadi panjang. Jadi selagi mana boleh guna wang dalam bank tu, keluarkan siap-siap. Memang dah tak ada wang lah dalam bank pun kan. Jadi zakat boleh membantu. Kalau kita tengok mungkin dia ada rumah dia mewah kan, itu kita akan tolak ke tepi terlebih dahulu, sebab kita tahu mereka yang dalam proses muflis sedang tidak ada apa-apa sekarang. Bila dah muflis nanti lagi kesian, sebab dia nak buka akaun pun tak boleh. Namun selepas dijatuhkan muflis oleh insolvensi, boleh buat permohonan dengan insolvensi buka satu akaun khas untuk zakat bantu, ataupun akaun untuk dia bekerja ke, nanti boleh buka sebenarnya satu akaun, tapi transaksi itu mesti dia declare siapa masuk. Kalau zakat-zakat je lah, orang lain masuk dia akan tak lepas. Satu akaun je lah boleh. Tu maklumkan. Tapi pada mereka ni maklumkanlah, terus pergi rujuk kepada Lembaga Zakat Selangor, ceritakan secara jelas. Kalau macam segan, boleh buat appointment, minta pegawai turun ke rumah, tu lebih mudah lah. Sebab memang ada beberapa kes yang memang kita rasa tak sesuai dibincangkan di kaunter. Sebab kadang-kadang isu tu tak sampai, jadi kita perlu datang ke rumah dia, kita dengar cerita, baru kita boleh tahu. Jadi maklumkan pada dia untuk merujuk pada Lembaga Zakat Selangor insya-Allah. Walaupun kita tak boleh nak bantu melepaskan muflis dia, tapi kita tetap nak membantu untuk keperluan hidup dia, makanan bulanan. Contohlah kalau rumahnya disita, dia nak tinggal di mana, kita boleh bantukan sewa rumah dia. Jadi itulah insya-Allah. Zakat Selangor dengan wilayah lebih kurang sama. Cuma negeri lain tu saya rasa mungkin agak berbeza. Tapi kalau zakat Selangor, wilayah Persekutuan, zakat Pulau Pinang, Lembaga Zakat Negeri Kedah, kebiasaannya situasi yang sama. Boleh maklumkan berkaitan dengan kes insolvensi. Biasanya insolvensi sebelum dia mufliskan, dia akan ada bagi satu surat kenyataan untuk proses dia dimufliskan. Tuan-tuan, saya pernah pergi tuan-tuan. Kalau insolvensi tuan-tuan pergi tuan-tuan, dia panggil nama kita tu pun lain macam. Bila saya dengar tu, kita sebab lah kan. Kita takut nak berhutang. Takut, tapi dah jadi kan. Dia panggil tu, contohlah nama dia Fulan bin Fulan. Dia akan panggil, si muflis Fulan bin Fulan. Dia panggil macam tu. Saya terkejut.
Saya kata macam tu je panggil. Mungkinlah prosedur dia kan. Tapi tuan-tuan, kalau kita dudukkan macam, kalaulah hari kiamat nanti kita tak ada apa, mudah-mudahan jangan Allah jauhkan kan. Dipanggil muflis macam tu lain macam tuan-tuan. Kan? Dia jadi muflis kat dunia ni, muflis lah, tak ada apa. Tak ada apa langsung. Tu saya pernah uruskan seorang datuk. Kes dia tu apa? Dia ni dah lah bersara dengan grade jusa. Buat bisnes dengan kawan tak tahu pergi mana, loan tu atas nama dia, loan tu jutaan. Jadi marah di apa, tak boleh bayar lah, dimufliskan, nangis dia. Saya ikut dia nak settlekan ni. Datuk dia kata tak payah panggil datuk lah, panggil nama saya cukup lah. Tu baru saya tahu, dia kata dia masuk insolvensi dipanggil macam tu, si muflis, nama tu bin nama kan. Saya kata kesian kan, moga Allah mudahkanlah. Kita pun tak mampu nak bantu, kita bantu makanan bulanan, sewa rumah dia pun dah habis, tak boleh masuk dah, langsung kereta semua habis. Jadi akaun semua habis, pun tak selesai juga dia punya hutang. Semua rumah dia tu saya rasa harga dekat 3 juta pun tak selesai. Jadi itulah tuan-tuan. Jadi nanti boleh maklumkan pada mereka. Jadi itu berkaitan insya-Allah. Jadi ada apa-apa soalan? Tak ada apa-apa soalan, insya-Allah lah. Saya rasa cukup sekadar itu, dan saya maklumkan sedikitlah tuan-tuan berkaitan dengan bantuan zakat, sumbangan pelajaran zakat anak Selangor, Spazas, telah ditutup hari inilah 20 hari bulan. Jadi kalau boleh submit, cubalah submit sampai 12 malam nanti. Jadi itu berkaitan tu, insya-Allah kita jumpa lagi minggu hadapan, dan kita tangguh dulu dengan baca tasbih kafaratul suratul asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu subhanal insana illa alladhina amanu wa amilus tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi